Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. اللهم صل على سيدنا Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan seluruh barisan kepimpinan Masjid Al-Irsyad, yang dimuliakan hadirin hadirat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, semoga yang hadir pada pagi ini diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Ibu-ibu semua sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah sihat. Sudah sarapan? Alhamdulillah tu puasa. Alhamdulillah puasa. Ialah hari ni hari Senin, puasa sunat. Baik, kira semua puasa lah ya. Alhamdulillah. Saya puasa, cuma sahur pukul 8 tadi. Dia tak jadi puasa lah. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah pilih kita semua lagi sekali dapat hadir pada pagi ini. Dia dah main dah lori dia tu. Anak saya. Baik, tak apa. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur pada Allah. Pagi ini Allah pilih kita semua jadi tetamu Allah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi kekalkan kita dalam suasana ibadah. Kita dapat istiqamah dalam satu ibadah. Itu tanda Allah suka dengan amalan yang kita buat. Ibu-ibu semua istiqamah hadir kuliah duha. Tanda Allah suka dengan amalan kuliah duha. Ada manusia dia sibuk bekerja, tetapi sebelum dia pergi kerja, dia sempat singgah di surau masjid dengan uniform pekerjaan dia. Sempat dia masuk duit dalam tabung sebelum pergi kerja. Setiap subuh tak pernah tinggal. Tuan-tuan mata Allah, dengan pakai helmetnya, pakaian full uniform hospital. Setiap kali lepas subuh masuk masjid, dia akan masukkan dalam tabung. Ni perempuan lah, wanita di tempat saya. Itu tanda Allah suka dengan amalan yang kita buat. Sebab tu kita perhatikan dalam kehidupan kita ni,
manakah amalan yang kita hari ini masih kekal istiqamah kita buat. Boleh jadi itulah sebab kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata sebaik-baik amalan adalah yang istiqamah berterusan walaupun sedikit. Ada orang dia setiap nak buat kerja apa pun mesti dimulakan dengan bismillah. Pakai baju bismillah, masak nasi bismillah, apa lagi? Duk rasa makanan bismillah, semua bismillah. Tu tanda tu amalan dia. Allah suka dibuat begitu. Maka jangan pernah jemu untuk istiqamah beribadat kepada Allah. Dalam hadis qudsi sebut, wahai hambaku, kenapa kamu rasa jemu, kenapa rasa bosan nak ibadat kepadaku, sedangkan aku tak pernah bosan nak bagi kamu pahala. Ni Allah. Kadang Allah tegur kita, kenapa rasa bosan ibadat? Kenapa rasa bosan ibadat? Sedangkan Allah tak pernah bosan bagi kita kehidupan. Allah tak pernah bosan izinkan jantung terus lagi hidup. Allah tak pernah bosan izinkan mata kita ni boleh berkelip. Ni Allah. Dan Allah tak pernah bosan memberikan kita rezeki. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah, pagi ni Allah kurniakan kita nikmat boleh duduk majlis ilmu. Jadi seperti biasa, terus pengajian kita, kitab apa nama kitab? Bekalan kebahagiaan, petunjuk jalan menuju syurga. Menuju syurga. Baik, muka surat berapa? Rasa topik yang ketiga sudah kan? Muka surat 13. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 13, perkara yang ketiga. Apa tajuk perkara ketiga? Masuk ke kubur tanpa bekalan, bagaikan berlayar tanpa bahtera. Subhanallah, ayat pun sedap. Tajuknya saja dah boleh buat status kat WhatsApp. Type status kat WhatsApp. Masuk ke kubur tanpa bekalan, bagaikan berlayar tanpa bahtera. Berlayar, bahtera tak ada, kapal tak ada, berlayar apa begitu? Ni tajuk dia. Ibu-ibu cuba tengok, perhatikan daripada tajuk 1, tajuk 2, tajuk 3 tu sampai masuk ke kubur tu, cantik ulama ni susun cara-cara langkah nak masuk dalam syurga. Tu dia. Nama pun kitab, bekalan kebahagiaan, petunjuk jalan menuju syurga. Jadi nak menuju syurga ni, pertama apa kata ulama? Tajuk yang pertama tu iman. Iman kena ada, hubungan dengan masyarakat pun kena ada. Inilah ciri-ciri orang nak masuk dalam syurga. Dan kita dah cerita pun tentang iman. Dah cerita tentang iman. Tajuk yang kedua apa dia? Mendampingi ulama, mengikuti nasihat ukama. Nak dan nak, kita nak tahu jalan nak menuju syurga, tak boleh sendiri-sendiri, tak boleh belajar sendiri, mesti ikut panduan daripada ulama. Sebab tuan-tuan tahu tak ibu-ibu, yang nak masuk syurga ni bukan kita je, orang non-muslim pun nak masuk syurga. Orang kafir pun mereka nak masuk syurga. Cuma jalan mereka betul ke salah? Jalan mereka salah. Mantap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena ikut panduan ulama. Berapa ramai yang sangka dia ahli syurga, sembahyang tidak, solatnya tidak, dia bagi hujah macam-macam. Yang dia kata dia ni ahli makrifat, dia kenal Allah, orang kenal Allah tak payah sembahyang dah apa Ustaz? Pula ada. Kan jalan salah tu. Ada tak orang kata begitu? Ada fahaman begitu. Saya
Kita kena Allah, tak payah sembahyang tak apa. Cukuplah kena Allah. Itu yang jadi sembahyang, niat saja tak sembahyang. Niat je lah, tak payah sembahyang. Jalan yang salah nak masuk syurga. Baik. Jalan yang ketiga nak masuk syurga, apa dia tajuk dia? Masuk ke kubur tanpa bekalan, bagaikan belayar tanpa bahtera. Jom kita baca kalam sahabat Nabi, asar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, jom kita cakap Arab boleh ibu-ibu? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Maksudnya ni kata Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ingat je bila kita dengar nama sahabat Nabi, kita jawab radhiyallahu an. Kalau dengar nama ulama baru je gitu belajar. Dengar nama Allah kita jawab azza wa jalla. Dengar nama Nabi Muhammad, selawat. Dengar sahabat Nabi punya nama, radhiyallahu anhu. Kalau lelaki, kalau perempuan, kalau ramai, radhiyallahu anhum. Kalau dengar nama alim ulama, rahmatullah alaih, ataupun rahimullahu ta'ala. Begitu. Kalau dengar nama setan, laknatullah alaih. Begitu. Baik. Jadi dengan nama sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita jawab radhiyallahu anhu. Kenal tak siapa Abu Bakar As-Siddiq? Kenal, khalifah yang pertama, dan dialah sahabat Nabi yang paling rapat dengan Rasulullah. Di mana makam kubur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sebelah dengan makam Rasulullah, sebelah kubur Nabi je. Di mana kubur Nabi? Di Madinah. Di Madinah. Namanya Masjid Nabawi. Di Madinah ada Masjid Nabawi. Kaabah di mana Kaabah? Kaabah di Mekah. Sebab tu jangan keliru. Kadang ada jemaah menangis sampai sana. Menangis mengadu, ustaz, saya tak nampak Kaabah ustaz. Memanglah Mak Haji tak nampak Kaabah, kita kat Madinah ni, bukan kat Mekah. Kadang-kadang dia excited kan, tak pernah pergi sana. Dia ingat sampai sana semua Kaabah saja. Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang ingat sampai sana kena pakai ihram, balik Malaysia baru kena buka balik. Dia ingat macam tu, rupa-rupanya pergi sana baru faham. Nak buat umrah saja pakai ihram. Tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia kata apa dia? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang sesiapa masuk ke kubur tanpa membawa bekalan, maka seolah-olah ia mengharungi lautan tanpa bahtera. Cuba bayangkan ibu-ibu, kubur ni, kita masuk dalam kubur, amal tak bawa, macam orang yang duduk tengah laut. Duduk tengah laut, kapal tak ada, perahu tak ada, pelampung tak ada. Apa jadi dengan dia? Tenggelam. Walaupun yang kita campakkan orang tu, dia ni atlet dunia, pakar renang. Walaupun dia ni pakar renang dunia, atlet. Contoh, kalau campak tengah laut, berapa lama dia boleh berenang? Tak lama kan? Begitulah juga dengan manusia hari ini. Walaupun dia pakar tentang ilmu-ilmu akhirat, dia tahu pasal kubur, dia tahu pasal syurga, dia tahu pasal neraka, dia alim, ilmunya ada, tetapi amalnya tiada. Samalah juga masuk kubur, apa pun tak ada, tahu je. Masuk kubur dia tahu ini malaikat munkar nakir.
Dia tahu lepas kubur ni pergi mahsyar, tapi dia tak boleh jawab soalan munkar nakir. Samalah dengan orang yang atlet, pakar renang, campak tengah laut, tak pergi mana je. Berenang berapa lama je, tenggelam juga, keletihan, kepenatan. Ni, pernah tengok tak Titanic? Pernah tengok? Oh, anggaplah saya tak pernah tengok. Tapi kita fahamlah kisah Titanic tu tuan-tuan ya. Ibu-ibu, dia kapal tengah laut kan, tenggelam. Nak lari mana? Minta tolong macam mana? Ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama dia bagi perumpamaan. Dalam kita nak munajat kepada Allah, kita nak berdoa kepada Allah, nak minta kepada Allah ni, buatlah seakan-akan kita sedang duduk di tengah lautan yang luas. Tak ada siapa yang boleh tolong kita, melainkan Allah saja yang boleh tolong. Walaupun ikan paus datang, ikan paus pun tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong Allah. Jangan beranganlah. Agaknya mungkin ada ikan paus ataupun ikan duyung datang tolong saya. Ni pengaruh filem ni. Ni Allah SWT Muhammad takut. Jangan kata naik dah tengah laut, kita naik kapal terbang kan. Naik kapal terbang. Pernah naik kapal terbang? Pernah lah. Pernah lah Ustaz. Oh, takkanlah kami orang bandar tak pernah Ustaz. Saya pergi kedai pun naik kapal terbang. Belagak sungguh ya. Contoh, cuba tengok bila duduk atas kapal terbang kan, tengok kat tingkap tu. Itu pun kalau dapat duduk hujung tepi tingkap lah. Kadang-kadang berebut dengan Mak Saleh nak duduk juga tepi tingkap. Tengok bawah tu laut je. Kadang-kadang pun nak terfikir, kalau jatuh ni confirm tak selamat. Betul tak? Kita macam duduk di hujung tanduk, telur di hujung tanduk, jatuh pecah. Ni kalau jatuh confirm tak selamat. Kalau jatuh selamat pun nak tunggu penyelamat datang bila? Bila penyelamat nak datang? Penyelamat ni tahu ke tidak kami kat tengah-tengah laut ni? Ni banyak muhasabah diri. Sebab tu orang naik kapal terbang ni, orang mukmin dia banyak berzikir. Dia takut berzikir. Tapi pelik, ada juga orang naik kapal terbang masih lagi bermaksiat dengan mabuknya. Ada kan mabuk arak? Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu naik kapal terbang ni, tengok kapal terbangnya, ada kapal terbang yang dia hidangkan arak. Sebab tu kita kena pandai pilih. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang air arak, air cola, air tu semua disekalikan je. Botol-botol tu sekali je. Yang tukar hidang sama, dia tanya kita kan, nak air apa? Cuma kau putih lah dia cakap tu. Kita tak faham. Tunjuk yang ada tu hari tu. Mata Allah. Kadang tak faham, nak balas balik. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, apa benda menu pun disebut. Ada jugalah jemaah saya tuan-tuan, hari tu punya umrah, naiklah kapal terbang Emirate kan Emirate sebutnya. Cerit berit. Lebih kurang begitulah. Singgah ke Dubai. Jadi kapal terbang singgah ke Dubai ni, dia bukanlah Islamik sangat. Mak Saleh pun ada Dubai kan. Ni dia dah macam Mak Saleh lah. Jadi jemaah umrah saya ni, bila dihidang air dalam flight, dia tak tahu apa, bagilah air. Cium, ni arak ni, dah minum dah pun. Bayangkan dah minum dah. Baru kawan tu baru nak pergi tanah suci, dah terminum. Lepas tu kena hati-hati. Ni tengok Allahumma salli ala Muhammad. Ni situasi akhir zaman begitulah. Tapi dia dah taubat pada Allah. Dia taubat, Allah uji dia. Dan dialah bila sampai di Mekah, dialah yang paling bersungguh ibadat. Dan dialah orang yang paling banyak cium Hajarul Aswad dalam jemaah kami. Allah nak tengok kesungguhan. Begitu. Baik. Fokus ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Terus masuk ke kubur tanpa bekalan bagaikan belayar tanpa bahtera. Baca terjemahan bawah tu. Dia akan tenggelam dan tidak akan selamat kecuali jika diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil ghus. Kata Nabi, mayat di dalam kubur, di alam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang meminta-minta pertolongan. Ni mayat dalam kubur. Nak minta tolong macam mana kalau dah terlajak kaki masuk ke kubur? Apa bekalan dalam dompet yang kita bawa, itulah yang kita nak bekalkan di akhirat. Bekalan yang kita bawa dalam amalan kita, itulah nak bawa ke negeri akhirat. Semua orang akan masuk kubur, betul? Semua orang akan masuk dalam kubur. Kubur ni untuk orang Islam saja ke tuan-tuan ibu-ibu? Tidak. Lalu nampak kubur Cina, kubur Mak Saleh ke apa, gambar salib ke apa dia. Kubur dalam alam kubur tetap alam barzakh. Tetap berada dalam barzakh. Kubur ni yang muka nak kita tanya soalan tu bukan hanya untuk orang Islam je yang mati ditanam, yang mati kena bakar pun sama. Buddha kan? Kan ada orang Buddha kan mayatnya dibakar. Abunya ditabur di sungai, di laut. Lepas tu macam mana Ustaz? Dia tak masuk kubur, tak jumpa muka nakir lah. Jumpa juga, celik mata dah berada di alam barzakh. Ni kalau anak-anak tanya supaya kita boleh jawab. Takut kita keliru. Anak tanya, mak, yang anti depan rumah tu kan mayatnya dibakar, abunya kan ditabur di sungai mana pun tak tahu. Lepas tu mak dia terlepas lah azab kubur. Nak jawab macam mana? Azab kubur, alam kubur, semua orang kena lalui alam kubur. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, tuan-tuan, Islam tak Islam tetap masuk alam kubur. Bila kita masuk alam kubur ibu-ibu? Bila? Tak tahu. Boleh jadi sekejap lagi masuk alam kubur. Lepas kuliah ni, manalah tahu bukan di sini tempat lain. Kan tengah puasa ni, kan bagus meninggal dunia tengah puasa, hari Isnin. Nabi meninggal hari Isnin. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi puasa hari Isnin. Bayangkan meninggal hari Isnin tengah puasa. Siapa yang sedia? Turun tangan. Siapa yang sedia? Turun tangan. Semualah tu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita masuk kubur, bila mati. Mati tu bila mati tu? Ramai yang beranggapan mati tu tunggu tua. Mati tu tunggu pencen. Tidak. Sebab syarat mati tak tunggu tua. Walaupun depan saya ni ramai yang muda lagi. Syarat mati tak tunggu tua. Syarat mati apa dia? Hidup. Tu penting ilmu tu. Macam mana? Sampai masa. Sampai masa pergilah kita. Mata Allah. Syarat mati adalah hidup. Dalilnya macam mana? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup mesti akan mati. Itu syarat mati. Ni. Ulama kata mati ni duduk di antara pejam dan celik. Mati ni dia duduk antara pejam dan celik. Faham tak maksud saya? Tuan-tuan mati, ibu-ibu mati bila-bila masa saja, sama ada kita tengah celik mati, tengah pejam mati. Kita tak tahu pun dalam kelipan yang keberapa mata ni kita nampak malaikat maut. Ni duk kelip-kelip ni nampak Mak Haji lagi. Kelip-kelip nampak Mak Haji. Satu masa kita kelip buka mata nampak malaikat maut. Sebab tu ulama kata mati ni duduk antara pejam dan celik. Ni. Jangan pula takut nak pejam, celik mata. Merah habis mata dia. Tengah celik pun boleh mati. Tengah pejam pun boleh mati. Saya dengar ayat ni pun saya takut. Mati itu terletak di antara pejam dan celik. Mana kata mati itu dekat sungguh. Kelipan mata je boleh datang tu kematian. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
sebelum kita masuk kubur, buatlah persiapan. Apa itu kubur? Kubur ni apa ibu-ibu? Kubur lah Ustaz. Apa lagi nak sebut macam mana lagi? Kubur ni kubur lah. Tempat kita singgah, kita masuk. Mata Allah. Kubur ni, kubur kata, dah hadis sebut, Nabi kata setiap hari kubur akan bercakap. Kubur kata, aku adalah rumah kesunyian, aku adalah rumah yang penuh dengan tanah, aku adalah rumah cacing-cacing, rumah ulat-ulat. Inilah kata kubur. Ni kubur, rumah yang sempit, rumah yang gelap. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Sehari dalam kubur menyamai 1000 tahun hidup di dunia. Dunia hari ini tahun 2024, nak masuk 24 kan. Alam kubur baru 2 hari. Baru 2 hari. Lama dalam kubur tu. Memang sangat lama. Ni duduk sorang-sorang dalam kubur. Suami teman tak suami? Tak teman. Anak teman tak? Tak teman. Dulu hidup kata sehidup semati. Bila suami mati, tak mau pula isteri ikut. Dulu kata bang saya kita akan sehidup semati. Mati dulu suami dia. Tak nak pula isteri dia ikut. Ni. Lepas kita ditanam dalam kubur, semua orang akan balik. Semua orang akan balik. Yang paling laju balik Pak Imam. Imam dia paling laju balik sebab dia ada program lain pula. Ni imam balik, keluarga semua balik, AJK masjid semua balik, kawan balik. Last sekali anak bini lah menunggu atas kubur. Dia lah paling last sekali. Sayang macam mana pun dia akan melangkah balik. Nabi kata kita dalam kubur, kita boleh dengar bunyi tapak kaki orang atas dunia tu. Boleh dengar. Boleh dengar bunyi tapak kaki kita. Ini langkah suami saya, ini bunyi tapak kaki anak saya. Kita boleh faham kan, boleh tahu kan. Daripada kita duduk dalam rumah, kita boleh dengar siapa berjalan. Ni bunyi tapak kaki, datang dah orang tua ni, laki kita, kenal dah. Ni orang tua ni punya langkah ni, kenal lah. Ni begitulah kita duduk dalam kubur. Kita boleh lah, isteri aku nak pergi dah, anak aku nak balik dah, anak aku nak balik. Ni itulah situasi dalam kubur, duduk seorang-seorang. Ni Nabi kata, dalam hadis Nabi sebut, apabila salah seorang daripada kami mati, meninggal dunia, maka ratakan tanahnya. Nak kebumikan, ratakan tanah, bagi kemas. Janganlah tinggi macam piramid tu. Bolehlah sikit tinggi. Kubur bakit dengan lepas ke bumi adalah sikit tinggi, naik sikit. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata, serulah nama mayat 3 kali. Ini untuk orang baca talqin. Ingat tak orang baca talqin? Maka imam akan seru, wahai fulan bin fulanah, fulan bin fulanah. Mana kata bin kita akan ditukar kepada nama mak. Wahai Samad bin Fatimah. Adakah nama Fatimah? Alamak. Tukar nama lain lah. Takut pula kan. Baik. Wahai Samad bin Aminah. Ada nama Aminah? Tak ada. Mak pula. Macam mana ni? Ni. Wahai Samad bin Mawar. Contoh, adakah nama Mawar sini? Orang tak pakai dah nama Mawar, Melur, tak pakai dah kan? Tak kelas dah. Ada lagi? Kawan saya, tapi dia tak datang pagi ni. Tak datang tak apa, alhamdulillah. Contoh, wahai Samad bin Melur, dia akan tukar kepada nama mak. Perlukah tukar bin tu kepada binti? Jangan tukar binti. Wahai Samad binti Melur. Orang akan keliru, Samad ni anak lelaki ke anak perempuan. Tukar hanya nama bapaknya saja kepada mak. Dalam hadis sebut Nabi kata, kali pertama kita panggil wahai Samad bin Melur, wahai fulan bin fulanah, maka mayat akan celik mata. Dia dengar tapi dia tak boleh
menjawab. Kali kedua kita seru nama dia wahai fulan bin fulanah, maka mayat akan didudukkan oleh para malaikat, duduk dalam kubur. Jangan kita soal macam mana kata mayat duduk dalam kubur. Kan kami tanam semua memang baring, nak duduk memang tak boleh. Alam kubur lain. Kali ketiga kita seru namanya wahai Samad bin Melur, wahai Fulan bin Fulanah, maka barulah mayat itu berkata, semoga aku dapat petunjuk untuk menjawab soalan, kata mayat. Ni talqin tu memang Nabi ajar. Sebab tu nama diseru 3 kali. Buku talqin tu kan, dia akan panggil nama kita 3 kali. Imam akan baca wahai Fulan bin Fulanah, wahai Fulan bin Fulanah, wahai Fulan bin Fulanah, 3 kali. Kali pertama panggil wahai Fulan bin Fulanah, mayat dia celik mata, dia sedar aku dah berada dalam kubur. Sebelum ni celik mata nampak kipas, masih lagi dalam bilik. Kali ni dia celik mata nampak tanah. Kali kedua panggil wahai Fulan bin Fulanah, malaikat mula dudukkan jenazah, dudukkan mayat dalam alam barzakh. Kali ketiga imam panggil wahai Fulan bin Fulanah, maka barulah mayat tu kata, semoga aku dapat petunjuk untuk menjawab. Nak jawab soalan ni dalam kubur. Itulah dalam kubur. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, itu situasi di dalam kubur. Ni Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma kita tak boleh dengar suara dalam kubur. Kalau dengar agak-agak jadi apa? Imam panggil wahai Fulan bin Fulanah, wahai Samad bin Melur. Samad pun jawab, saya lah tu Pak Imam. Agak-agak siapa lagi dulu? Pak Imam ke Samad? Samad memang tak boleh lagi dah. Pak Imam lagi dulu. Kita tak boleh dengar. Lau sami'al insan la sa'iqa. Kalaulah manusia boleh dengar, pengsan. Tak pun mati tu kita, meninggal terkejut. Ni itu situasi dalam kubur. Apakah program-program dalam kubur? Saya nak sebut ni supaya biar kita takut mati tak bawa bekalan. Apa program dalam kubur? Macam-macam program ada. Jangan risau, tak sunyi pun. Ada macam-macam program dalam kubur. Program yang paling kita panggil memang rutin harian. Malaikat tanya soalan kepada kita. Ma rabbuka? Siapakah Tuhan kamu? Kalau dia beriman, dia akan kata Allah Tuhanku. Ni kan dalam talqin ada sebut kan, apabila dikatakan kepadamu siapakah Tuhanmu, maka jawablah dengan hati yang tenang, Allah Tuhanku. Islam adalah agamaku. Nabi Muhammad adalah nabiku. Al-Quran adalah imamku. Ada tak dalam talqin? Ada. Cubalah ibu-ibu sekali-sekala beli buku talqin tu. Kecil je buku tu. Ada tengok. Cuba baca dalam tu. Dalam tu semua cerita tentang kematian. Baca. Tak ada pun cerita pasal harga minyak ke apa. Memang cerita mati je dalam buku talqin tu. Cuba baca. Sebelum tidur baca sebelah suami. Nama tu tukar pada nama suami. Wahai abangku, wahai abangku, wahai suamiku. Apabila ditanya kepada kamu, awak ni kenapa pak? Esok pagi tak jumpa dah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Begitulah. Itulah antara program dalam kubur. Dia tanya soalan oleh Munkar Nakir. Sebab tu buatlah amal. Buatlah amal. Ni siapa yang tanya kita? Malaikat apa nama malaikat dalam kubur? Munkar Nakir. Sebab tu sebut biar terang. Ada orang kata, baiklah, seperti biasa kita akan buat program amar ma'ruf munkar nakir. Amar ma'ruf munkar nakir. Program apa tu? Dia nak sebut amar ma'ruf nahi munkar. Buat yang baik, cegah kemungkaran.
tapi dia main campur aduk amar ma'ruf muka nakir. Nak cakap Arab tak pandai. Tu program dalam kubur lah tu. Baik. Sebab tu buatlah amalan, bekalkanlah amalan sebelum kita masuk kubur. Ada macam-macam jenis azab dalam kubur. Saya nak sebut. Azab kubur ni macam-macam jenis ada. Ada yang diperlihatkan neraka jahanam dalam kubur. Ni jenis azab. Ada yang dipukul dengan palu daripada besi. Dipukul dengan besi sebab dia tak boleh jawab siapa Nabi dia. Tak boleh jawab Nabi Muhammad adalah Nabi dia. Ni. Ada yang kena pukul sebab dia tak boleh jawab imam dia siapa. Malaikat tanya, siapakah imam kamu? Apa imam kita? Sudah. Dia pening. Imam saya ingat Imam Mahdi Al-Irsyad tu. Apa nama pun tak tahulah. Kejap datang, kejap tak datang. Kalau jawab macam tu memang kena pukul lah dengan malaikat. Imam kita Al-Quran. Nak tak nak kena baca Quran. Kena baca Quran. Orang kata ustaz, amalan sunat je pun. Ramai tak begitu kata. Alamak, amalan sunat je pun buat apa? Penting tak buat amalan sunat ni? Penting. Amalan sunat ni dua kelebihan. Sebab apa kita kena buat amalan sunat? Yang pertama, amalan sunat dia menyempurnakan yang wajib. Semayang banyak lalai, amalan sunat lah dia tampung yang wajib tu. Ni kita beli rumah dah ada dah. Itu amalan wajib, beli rumah. Contoh, rumah sudah ada tapi dalam rumah tikar tak ada, lansir tak ada, jamban mangkuk tandas pun tak ada. Itu rumah ke? Tak jadi rumah. Maka amalan sunat dia menampung yang wajib. Itu yang pertama sebab kita buat amalan sunat. Yang kedua sebab kita buat amalan sunat. Amalan sunat inilah yang membezakan darjat kita dalam syurga. Kenapa syurga ada macam-macam jenis, ada 7 tingkat? Yang membezakan syurga-syurga, tingkatan-tingkatan syurga adalah amalan sunat. Semua 7 tingkatan syurga tu semua jaga solat. Betul tak? Semua solat 5 waktu. Tapi kenapa syurga mereka bertingkat-tingkat? Bezanya amalan sunat. Sebab tu kena buat amalan sunat. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Mak Haji pergi masjid sama-sama kawan. Sekali pergi masjid, solat 5 waktu pun sekali. Tapi bila masuk syurga, kawan kita syurga tinggi lagi. Kenapa pula? Kan pergi masjid sekali, ya memang. Tapi yang bezanya amalan sunat dia lebih. Awak pergi masjid sekali tapi dia Quran dia baca, awak Quran tak baca. Contoh. Ni baik. Allahumma salli ala Muhammad. Macam-macam jenis azab dalam kubur. Ada yang kena himpit, ada yang kena himpit dalam kubur. Datang satu susuk tubuh yang busuk, yang buruk. Itulah amalannya yang buruk. Ni ada yang wajah mulutnya dirobek, mulutnya dikoyak, dituangkan dengan cecair daripada api neraka. Sebab mulut dia suka menipu, cakap dusta. Ada yang dipecahkan kepala dia dalam kubur. Dipecahkan kepala sebab dia ada ilmu tapi dia tak amal. Dia ada ilmu tapi dia tak amal. Ni Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab tu kena buat persiapan. Jom kita baca lagi hadis bawah tu. Ayat Quran. Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang sebaik-baik bekalan bagi manusia untuk kehidupan akhirat. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan sediakanlah bekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ni Allah kata. Sebaik-baik amalan yang bertakwa. Takwa ni apa? Buat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah.
Itu istilah yang mudah faham. Takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itulah sebaik-baik amalan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita buatlah persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bijak, kata Nabi, orang yang hidup dia suka muhasabah diri dan dia buat persiapan untuk menghadapi kehidupan mati. Inilah orang yang bijak. Orang yang bodoh, kata Nabi, wal ajiz man asba nafsahu hawaha, hidup suka ikut hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allah, dan suka berangan-angan kepada Allah. Ini orang yang kurang cerdik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka perlu buat persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat, untuk menghadapi alam kubur. Kena buat persiapan. Hari ini orang buat persiapan untuk dunia bukan main bersungguh. Kalau persiapan untuk dunia bukan main bersungguh dia buat. Kalau nak kahwin bulan depan, bulan ni dah fikir dah. Dah macam-macam dah buat kad jemputan dan sebagainya. Buat persiapan untuk kahwin. Dia dah booking dah, siapa tukang make up, tempatnya di mana, nak tema baju apa, itu persiapan kahwin. Nak sempurna, nak majlis tu, nak biar lawa, biar cantik, itu persiapan dunia. Kalau tahu nak buat konsert, contoh orang nak buat konsert, hari ni dah training dah, menyanyi, training vokal sebagainya. Contoh, kalau ada sukan, dia akan 6 bulan dah awal-awal dah. Silap-silap setahun sebelum tarikh dia dah bersukan dah training, panaskan badan. Tapi untuk kehidupan akhirat bertangguh-tangguh. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak sebut ada 7 amalan yang kita nak buat pada hari ini. Lepas tu kita habislah kuliah kita. Baik, 7 amalan. Ni kata himpunan hadis-hadis Nabi dalam rekod Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, Nabi pesan, banyak benda Nabi pesan. Sesungguhnya amal soleh yang akan menyusul orang mukmin itu selepas dia meninggal dunia adalah ada 7 benda. Kita nak amalkan. Bila walaupun ibu-ibu dah meninggal, tapi masih berjalan lagi amalan. Yang pertama, ilmu yang dia ajar dan dia sebarkan. Ini yang dipanggil ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia ajar, yang dia sebarkan, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebut ringkas ya. Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Sebelum dia meninggal, alhamdulillah, 6 orang anaknya soleh. Mana kata soleh ni, anak dah jaga sembahyang, anak sudah tutup aurat, anak dah pandai buat amal. Ni anak yang soleh. Ni kalau ibu-ibu ada anak yang soleh, alhamdulillah. Bila walaupun kita meninggal dunia, tapi anak yang soleh ni memberi manfaat yang besar untuk ibu dalam kubur nanti. Yang ketiga, amalan yang kita buat, yang mana walaupun meninggal dah kita ni, tapi amalan tu tetap berjalan. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang kita wariskan. Ini saya sebut ni, himpunan hadis-hadis Nabi banyak. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang kita wariskan. Ibu-ibu ada Quran, bagi pada anak baca je guna Quran tu, meninggal dah kita, selagi mana orang guna Quran tu, kita dapat pahala. Ataupun kita beli Quran, kita buat wakaf Quran kan. Ada orang pergi umrah, kata Ustaz, saya nak buat wakaf Quran. Macam saya pergi umrah hari tu, saya buka peluang untuk wakaf Quran. Quran tu pula kita akan hantar di masjid-masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ni orang guna Quran tu baca, kita dapat pahala. Ni ringan tangan sedekahkan Al-Quran wakaf. Alhamdulillah Ustaz, saya 1 kontainer Quran saya wakafkan.
Sebab tu sampai sekarang saya tak ngaji tak apa. Saya tak baca tak apa sebab pahala dah ada dah. Ada pula orang faham macam tu. Pula dah tuan-tuan. Ni sedekah tu satu bahagian yang lain, baca Quran tu kena baca juga. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Dia sedekah Quran tu bagus. Kita jangan pelekehkan dia. Tak guna awak sedekah Quran kalau awak tak baca Quran. Ni perkataan yang salah. Sedekah Quran bahagian lain, pahala dapat. Tak baca Quran tu bab yang lain. Jangan kita pelekehkan usaha orang lain. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia mushaf Al-Quran yang kita wariskan. Ringanlah tangan sedekah Quran. Ni kat madrasah pun lagi bagus. Sebab pelajar madrasah ni dia guna Quran tu. Kadang-kadang Quran kat masjid banyak dah orang tak pakai. Berhabuk dah. Allah tak baca pun. Lagi-lagi Quran sedekah pada pengantin baru, dah dia simpan sampai kiamat, tak baca-baca. Dengan rebennya tak buka-buka lagi. Lawa kotak tu. Bagilah sedekah kalau awak Quran ni wakafkan kepada orang yang memang dia orang ahli ibadat yang baca. Ni yang baca. Bukan je ni kalau ambil dia buat pameran je, simpan je lawa-lawa dalam almari cermin dia. Bacanya tidak. Ini panggil amalan kita tidak jariah. Amal jariah ni amal yang kita sumbang, orang guna baru dia mengalir. Ni. Ini kita sedekah pada satu surau. Sedekah macam-macam, tapi surau tu jenis tak aktif. Pengerusi pun tak mau ambil tahu. Jadi dia beku macam tu saja sedekah kita. Duit yang kita masuk dalam tabung, program apa pun tak buat. Ini tak jadi jariah. Orang punya amalan jadi tergantung begitu. Sebab pengurusan itu tidak betul. Nak sedekah, sedekahlah pada pengurusan yang dia aktif dan dia melaksanakan amanah. Pengurusan yang dia laksanakan amanah, yang amanah sungguh. Ini orang bagi duit, suruh buat program surau, tak buat. Surau penuh tek cicak je. Orangnya tak ada. Ada begitu, ada. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang keempat, masjid yang dia bangunkan. Masjid yang tuan-tuan sumbang duit, walaupun meninggal dah kita, orang datang masjid, orang guna, pahala dapat. Cuba tengok masjid tuan-tuan ni, makin lama makin lawa macam jemaahnya. Amin. Teruslah ambil cermin yang kecil tu tengok balik. Baik, lawa dah masjid tuan-tuan ni. Tengok dia punya mihrab pun cantik, kapet pun tebal. Itu semua duit siapa? Duit jemaah lah kan. Jemaah punya angguk. Yang angguk kuat tu memang dia paling banyak lah sedekah tu. Daripada atas sampai bawah angguk tu. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Masuk je duit dalam tabung tu. Macam masjid ni programnya penuh, manfaatnya besar. Ni itulah yang dimaksudkan masjid yang kita bangunkan. Tak semestinya kena suruh mak haji semua pergi bantu simen, buat tembok. Okey, ni masjid saya bina. Buat itu pun bagus. Duit yang kita masuk dalam tabung itulah maksudnya kita sedang bangunkan masjid, beli aircon, kipas gergasi pun ada, pintu pun automatik. Dah pintu automatik lah depan tu. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua manfaat. Ni. Yang kelima, rumah tempat singgah musafir yang dia dirikan. Rumah tempat singgah. Rumah persinggahan musafir lah lebih kurang. Rumah persinggahan musafir yang dia dirikan. Untung orang-orang yang buat pondok-pondok di R&R kan. Kalau kerajaan tak mau support, dia sendiri buat pondok untuk orang berehat. Orang letih, orang berhenti di pinggir jalan, berteduh bawah pondok dia. Kita tu bersemadi dalam kubur, pahala jalan je. Sebab tu ringankan tangan. Buatlah tempat singgah musafir, tempat orang berehat. Ataupun buatlah pondok-pondok di tepi jalan ni. Tapi kalau tak sah, kena roboh balik. Yang dia boleh lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang disediakan satu rumah, dalam rumahnya bilik untuk tetamu. Untuk ni bilik ni khas untuk tetamu je. Tu pun pahala tu.
Tetamu datang duduk, pahala dapat. Yang keenam, sungai yang dia alirkan. Sungai yang dia alirkan. Bukanlah nak suruh ibu-ibu semua gali tanah buat sungai. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Mana kata sungai saliran yang dia alirkan. Kalau mampu bagi kerjasama, contoh ada program untuk buat kepala paip di luar negara, di Afrika kan ada kan, salurkan untuk buat paip sumber air sebagainya, salurkan bantuan. Selagi orang guna kepala paip tu, kita dapat pahala. Tu banyak lagi lah sungai yang dialirkan. Samalah juga contoh sungai yang dialirkan ni, kita boleh tafsir yang lain. Buat jambatan ataupun laluan orang mudah ulang alik pergi kerja, pergi masjid. Contoh mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ketujuh, yang terakhir, yang ketujuh, sedekah yang dikeluarkan pada waktu sihat dan ketika masih hidup. Sedekah yang dia keluarkan pada waktu sihat dan masih hidup. Inilah amalan ia akan menyusul sehinggalah kita meninggal dunia pun akan berjalan sedekah. Sedekahlah time sihat lagi bagus sedekah. Sedekah time sakit pun bagus, tapi tengah sihat, tengah duit tengah banyak, dia rajin sedekah. Mana kata walaupun Allah bagi dia rezeki yang melimpah ruah, dia tak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allahumma shalli ala Muhammad. Maka itulah amalan yang kita nak buat pada hari ini insya-Allah. Kalau nak sebut banyak lagi sebenarnya. Nak sebut banyak lagi. Nabi kata tidaklah suatu sedekah yang lebih besar yang disedekahkan manusia seperti mana penyebaran ilmu. Sedekah ilmu paling besar. Jadi pahala saya lah paling banyak. Bukan begitulah. Wallahu alam lah. Dia kalau riak tak jadi apalah tuan-tuan. Baik, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagi dalam hadis lain, orang yang membina masjid kerana Allah, Allah akan membina untuknya di dalam syurga binaan yang seumpamanya. Tuan-tuan, bina rumah Allah di masjid di dunia, Allah bina juga istana kita di akhirat dalam syurga. Ni Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, orang yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga orang mukmin itu kenyang daripada lapar, maka Allah akan masukkannya ke dalam sebuah pintu daripada pintu-pintu syurga, dan tiadalah yang dapat memasuki pintu syurga itu melainkan orang seperti dirinya. Yang ni orang yang suka bagi orang makan. Bagilah makan, masaklah bihun ke apa sikit, sedekah kat jemaah. Ni mata Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala, masuk syurga. Baik, itu saja yang boleh saya sampaikan kepada jemaah pada hari ini. Kita sambung bila ya kuliah kita? 27 tu hujung bulan tu. 27. Baik. Tajuk seterusnya nanti nilai keimanan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi insya-Allah itu saja boleh sampaikan. Ada sebarang soalan nak tanya ke? Kira tak adalah tu. Cuaca pun dah mendung ni, nak hujan ni. Balik Khairullah sekejap pun alhamdulillah. Ibu-ibu pun tengah puasa kan. Jadi balik rehatlah je. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sekadar itu saja boleh sampaikan kepada jemaah sekalian. Saya hadir di masjid ni esok malam. Kuliah maghrib di sini. Esok dan saya esok malam di sini. Kitab Rahsia Kematian lah. Cerita mati lah. Ni, dia cerita mati ya. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah jemaah maghrib pun ramai alhamdulillah. Cuma tak serapat dengan jemaah muslimat. Cuma belakang jauh lah sikit. Nanti kuliah malam esok nanti tegur-tegur lah jari ustaz ni saya daripada belakang. Baru saya kenal. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jumpa kat pintu ke kan, pintu keluar. Jam ya, alhamdulillah.
Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.